Assalamualaikum. Nama saya Najwa Harun. Literally semua ni daripada College Teknologi Cybernetics kat Ceras. So, hari ni kita orang nak buat sesi soal jawab dengan puan lah tentang pertubuhan dan kebajikan rumah At-Taqwa tu. So first of all saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Najwa Harun. Puan ni? Nama saya Nasrani binti Samsuri. Azwa? Saya nak ada satu binti Abdulaziz. Nurin? Tak buka mic. Nama saya Nuri Samira. Put dan Akmal. Nama saya Putri Adlin. Nama saya Muhammad Akmal bin Mustafa Kamal. Jadi sebelum saya sendiri mulakan sesi soal jawab ni dengan puan, jadi saya nak puan cerita sikit latar belakang pertubuhan dan kebajikan rumah At-Taqwa ni. Apa-apa je. Okay. Rumah At-Taqwa ni ditubuhkan pada 1 Mei 2011. Bermula dengan 4 orang anak yatim lah. Kemudian bermulanya kami menyewa di sebuah rumah sebuah rumah teres satu tingkat di Sarjana Puchong selama sebulan. Kemudian pada bulan pada 29 bulan 5 2011 kita dapat rumah wakaf yang sekarang lah. Ada hamba Allah yang wakafkan sebuah rumah untuk digunakan. Jadi rumah yang kami sewa pada 1 Mei 2011 tu kami pulang baliklah pada tuan rumah. Jadi bermula 29 Jun 2011 hingga sekarang rumah yang diwakafkan ni kami tak berbayar satu sen pun lah. Kemudian pada 15 Ogos 2011 kita dapat pula sebuah lagi asrama untuk dijadikan asrama lelaki di kawasan Bampiran juga, di mana alamatnya pun Jalan 6 juga. Bermula pada 1 Mei 2011 tu hanya 4 orang pelajar, tapi setiap bulan dia meningkat lah. Apabila kita dapat rumah di rumah wakaf sekarang di 6 Palang 10 Taman Putra Perdana, pelajar meningkat kepada 10 orang, kemudian setiap bulan dia naik sampai hari ini dah pun 60 orang dalam satu rumah lah. Dalam dua buah rumah, satu lelaki dan satu perempuan. 30 lelaki dan 30 perempuan. Asing lah. Asing. Boleh tanya soalan kedua? Boleh saya tahu dari mana kewangan yang dapat? Dari segi zakat ke? Okey, kewangan memang banyaknya daripada orang ramai lah. Kita tak dapat daripada mana-mana syarikat ataupun company mana-mana. Pusat zakat kita dapat untuk bantuan pembelajaran di mana anak-anak yang habis belajar nak sambung kemahiran ataupun sambung belajar, zakat akan bantulah. Dari segi keperluan harian semua memang banyak daripada individu dan juga daripada gaji suami saya sendirilah. Dari segi bantuan, siapa saja yang bantu? Individu lah kebanyakannya. Biasanya mereka akan buat kutipan macam jiran buat kutipan. Ada juga individu yang bayar fidyah, bayar zakat secara individu. Ada yang grup WhatsApp, mereka buat kutipan dalam grup WhatsApp. Ada yang share dalam FB, mereka buat kutipan. Macam itulah. Azwa? Okey, macam mana anak-anak yang di luar sana boleh tahu pasal pertubuhan kebajikan dan At-Taqwa ni? Ya. Okey, asal mula yang 4 orang adalah anak murid saya sendiri. Saya mengajar Kafa dan mereka ni akan duduk dengan saya. Yang 4 orang dulu adalah anak dalam kawasan Puchong saja. Tapi selepas tu banyak NGO lah yang banyak hantar. Jadi yang datang daripada luar Selangor memang daripada NGO lah yang bawa. Biasa NGO turun jumpa mereka kat bawah jambatan ke, jumpa mereka kat pintu sampah ke, mana ke. Dan waris tak mampu nak jaga, tak sekolah, tak apa. Jadi NGO lah yang call saya bertanya ada kosong atau tidak. Dan mereka bawa lah ke asrama. Ini boleh dikatakan hampir 90% yang masuk ke asrama ni melalui NGO. Putri?
So pendiri rumah ni Puan sendirilah kan? Ya, rumah ni saya sendiri asaskan, dibantu oleh suami saya lah. Sebab suami saya bekerja, dulu saya bekerja sebagai guru kafar. Kemudian setelah buka asrama ni memang saya tumpukan sepenuhnya di asrama lah. Saya lah yang menguruskan dan melakukan kerja-kerja asrama lah. Boleh cerita sikit tak latar Puan memang Ya. dari Puchong ke? Latar tak. belakang Puan? Saya asal daripada Perak. Saya daripada Perak tapi dah menetap di Shah Alam tahun 95 sehingga sekarang lah. Saya guru kafar dekat Shah Alam selama 18 tahun. Kemudian buka asrama ni pada 2011, 1 Mei 2011 tu saya berhentilah daripada mengajar kafar. Saya tumpukan sepenuhnya pada asrama sampai sekarang. Okey, saya Muhammad Akmal. Okey. Saya ingin bertanya tentang kanak-kanak di sana ataupun lebih formal lagi pelajar-pelajar yang berada kat sana. Apakah program yang dapat mereka lakukan sepanjang hari? Okey. Di asrama ni dia just asrama tempat tinggal. Mereka sekolah di sekolah biasa. Ada yang masuk tahfiz tapi secara harian lah. Kita hantar dan kita ambil. Di mana kalau hari sekolah Isnin hingga Jumaat, anak-anak yang tahfiz bermula 7.30 pagi kita hantar. Kemudian pukul 11.30 pagi mereka akan balik ke asrama, makan, solat zuhur semua. Kemudian pukul 2 kita hantar pula ke asrama, ke tahfiz. Pukul 5 petang kita ambil. Dia orang balik mandi semua. Malam mereka akan ada aktiviti asrama sama ada menghafal, buat kerja sekolah ke apa. Ada guru-guru tuition, guru tuition datanglah untuk mengajar anak-anak ni malam. Yang sekolah kebangsaan akan ke sekolah kebangsaan macam biasa, 2 sesi pagi dan petang. Yang sesi pagi tu petang mereka akan belajar fardu ain di asrama, mengaji di asrama. Begitu jugalah 2 sesi yang tadika semua. Balik di asrama ni lebih kepada tempat tinggal dan kita buat kelas dalam 2 jam macam tu dekat asrama. Memang masa mereka Isnin hingga Jumaat sangat pack lah. Memang tak ada masa untuk yang kata apa nak main kat luar pun kita tak izinkan lah. Banyak dalam asrama je lah, duduk dalam asrama, buat aktiviti dalam asrama lah. Sabtu Ahad barulah masa untuk santai untuk diri mereka di mana kita benarkan naik basikal waktu petang, riadah, adalah main badminton ke apa ke waktu petang. Hanya Sabtu dan Ahad sahaja untuk tengok TV atau apa-apa aktiviti bersama dengan tetamu juga. Biasa kalau macam sebelum musim COVID ni, biasa student banyak datang ataupun student lah kebanyakan datang buat program dekat asrama. Jadi hari Sabtu memang hari untuk kita buka untuk student-student ataupun tetamu-tamu untuk datang buat aktiviti. Hari Ahad biasanya hari untuk anak-anak asrama saja di mana kami akan buat aktiviti tanam pokok, bergotong royong dengan anak dalam asrama lah. Okey, baik. Bagaimana pendidikan mereka setiap hari? Okey, anak-anak yang datang kat sini bukanlah kategori yang grade A punya orang lah. Dia orang ni macam tak ramai lah yang akademik dia pandai. Yang pandai dalam akademik ni dalam 10 orang je kot. Yang sebelum ni yang dah masuk UiTM, yang dah masuk, yang dah kerja yang bagus sikit lah. Tapi yang kemasukan bermula tahun 2013, anak-anak yang masuk ke asrama bermula 2013 hingga sekarang, kebanyakannya boleh dikatakan 98% anak-anak yang tercicir, yang memang tak pernah sekolah, memang tak erti membaca, memang tak tahu apa-apa lah. Jadi kita di sini kan saya mengajar lah, saya ajar dia segi membaca, buat makan membaca, saya ada ramai dengan dia orang. Lepas tu mana yang minat nak ke sekolah tahfiz, kita hantar ke tahfiz. Tapi malam kita buat kelas juga. Satu Ahad kita buat akademik juga untuk ajar. Mana yang nak ke sekolah kebangsaan, kita tetap hantar ke kebangsaan. Tapi setiap minggu memang ada guru datang mengajar lah. Untuk mana yang tak boleh baca ni, kita ajar baca lah. Sejak PKP ni kan, anak-anak yatim tu terjaga ke tak? Semua ada dalam asrama lah. Kita memang tak benarkan mereka keluar langsung. Memang
sepenuh masa dia dalam asrama tapi kita jadikan aktiviti. Sebab PKP ni sekolah pun tutup, semua tutup. Jadi kami buat kelas, pagi kita jadikan 3 jam pagi kelas mengaji semua. Petang, tapi rehat kita bagi waktu santai pukul 11 hingga pukul 1 tengah hari tu kita bagi dia tengok TV boleh, berzumba. Lelaki buat zumba untuk elakkan aktiviti boring kan. Malam-malam waktu perempuan 9 malam mereka akan berzumba, buat aerobik. Untuk ni lah aktiviti lah, tengok TV ke. Macam-macam lah aktiviti, kita beli Beyblade lah. Bagi dia main apa tipe barang yang dia nak tu, kita order online, kita bagi dia main. Jadi waktu santai pukul 11 sampai 1:30 tengah hari tu waktu santai dia orang. Boleh main Beyblade, boleh kita buat aktiviti bersenam sikit 1 jam. Lepas tu kita bagi tengok TV. Malam pun sama juga kita benarkan. Petang pun kita benarkan macam tu, kita ambil 2 jam untuk elakkan daripada mereka ni boring. Tapi mereka memang tak boleh main kat luar. Semua di dalam asrama sahaja. Mal? Okey, ini merupakan soalan terakhir daripada kami. Semasa mereka berada di sana, apakah yang diperlukan oleh mereka? Apakah yang perlukan? Macam-macam lah perlu. Kalau ikutkan dari segi kewangan tu kita perlu, sebab banyak benda yang kita perlu beli, sebab terutama musim COVID ni, macam makanan, alhamdulillah semua orang ramai yang berprihatin hantar makanan. Boleh dikatakan kalau tengok adik-adik dalam asrama ni semua dah bulat-bulat dah. Banyak PKP ni baju semua dah tak boleh pakai dah. Sebab makanan memang banyak orang bagi. Tapi yang bentuk lain macam pakaian dalam, macam apa permainan-permainan yang kita nak beli, yang adik-adik nak main tu tak ada orang nak bagi. Jadi benda tu kita kena beli untuk elakkan daripada boring. Jadi ada benda-benda yang mereka nak kita tak, orang kata macam permainan-permainan ni kita kena order untuk beli untuk adik-adik. Jadi benda tu perlukan duit lah untuk belikan. Jadi sekarang ni kita beli sikit, tak adalah nak beli serentak, kita ada 60 orang takkan nak beli 60 sekali. Jadi kita beli contohnya seorang ni kita beli 4 orang 2 hari ni. Lepas tu ada rezeki lagi kita beli lagi, atau rezeki kita beli lagi, macam itulah. Jadi kalau nak dikirakan untuk keperluan sekarang, kewangan memang sangat-sangat perlu. Banyak yang kita perlu untuk bayar bil, untuk gaji staff kan. Sebab adik-adik semua duduk dalam rumah, tak keluar rumah. Jadi perlu ada penjagaan, kalau ada perhatian daripada staff yang kena jaga. Sebelum saya akhiri benda ni, boleh saya tahu lingkungan umur antara Okey, paling kecil 4 tahun. 60 orang. Paling Okey, kecil 6 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun paling kecil seorang lah. Paling kecil 4 tahun perempuan. Paling besar 17 tahun lah. 17 tahun. So Dia paling ramai, dia ada antara yang paling ramai ni 4 hingga 12 tahun tu taklah ramai sangat, dalam 20 orang, 25 orang tu dah. Dia anggaran yang ramai 10 tahun, 9 hingga 12 dah ramai sikit. 4 tahun ni seorang, 6 tahun seorang, 7 tahun seorang, 2 orang, 8 tahun 2 orang, macam tu dah. jadi lepas daripada 17 tahun diorang akan macam mana? Okey, dia orang duduk Mana di hala sini tuju dia? selagi mereka ni tak habis belajar, selagi mereka tak berani nak berdikari dekat luar, mereka akan duduk di asrama. Biasa setakat ni sampai umur 22 lah. 22 maksudnya dia dah habis belajar kemahiran, bertemu jodoh, kahwin, dia keluar. Ataupun dia bekerja, kalau bekerja di dalam kawasan Puchong, sekitar asrama, kita benarkan dia duduk di asrama lah. Dia bekerja dekat luar tapi duduk di asrama sampai dia rasa dia berani dah keluar, baru dia keluar. Tak pernah lagi lah bawah tu, biasanya memang 22 baru keluar. Okay lah. So itu saja. InsyaAllah. Terima kasih Puan sebab dah luangkan masa dengan kami jawab soalan-soalan ni. And itu je lah. Kalau ada salah silap atau terkasar bahasa ke apa, kita orang minta maaf. Terima kasih banyak Puan sebab dah tolong. Tapi boleh tak kalau saya nak upload ni dekat YouTube? Boleh, tak ada masalah. Okay. Terima kasih. Ada masa saya datang kat sana lagi. Boleh. COVID ni tak boleh ramai-ramai. 4-5 orang je boleh. Boleh insyaAllah. Diorang semua tahu ada yang dekat-dekat tu beberapa orang je. Boleh. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.
Sama. Sekejap aku nak stop recording.